Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung perbahasan muka surat 228 perenggan yang akhir, yang saya tinggalkan 2 bulan yang lalu, di mana kita masih di peringkat awal perbahasan tentang persoalan bid'ah yang telah saya sebut dengan mudah kita boleh faham akan makna bid'ah seperti yang telah saya nyatakan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ardh. Kadang-kadang Allah sebut khalaqas samawati wal ardh. Ada ayat dalam Al-Baqarah juzuk 1 ayat 100 lebih, Allah sebut badi'us samawati wal ardh. Badi' makna bid'ah, iaitu langit dan bumi sebelumnya tidak ada, lalu Allah mengadakannya, maka bid'ah, benda baru. Itu senang faham. Cuma apa yang mahu kita bahaskan adalah bid'ah dalam persoalan akidah yang tidak ada kompromi di dalamnya, dan juga kita akan bahaskan
bid'ah dalam persoalan ibadah, yang di sana adanya tahap-tahapnya, ada berat, ada ringan. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang akan kita persembahkan, dan kita lihat bagaimana adanya bid'ah, benda baru yang diraikan oleh syara'. Baik, perenggan yang akhir, bid'ah juga boleh terjadi dengan melakukan perbuatan ibadah mengikut cara-cara rekaan sendiri yang tidak diperintahkan Allah Ta'ala untuk melakukannya. Firman Allah yang bermaksud, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain daripada Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Itulah yang difirmankan oleh Allah pada ayat 21 surah Asy-Syura. Jangan mix up. Satu lagi surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ahli syair, Asy-Syura mesyuarat. Asy-Syu'ara duduk juzuk 19, Asy-Syura duduk juzuk 25. Maka ada perbezaan di situ. Dalam surah Asy-Syura Allah berfirman ayat 21, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Itu dia mafhum dia. Allah mulakan dengan pertanyaan. Kaedah kita panggil istifham. Am ialah istifham. Belajar Arab fahamlah. Allah bertanya, Am lahum syuraka, adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang lain, syara'u lahum minad din, yang mensyariatkan kepada mereka bahagian dari agama, ma lam ya'zam bihillah, dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, bertemulah kita apa yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat 21 Asy-Syura ini. Ialah persoalan berhubung dengan kesyirikan yang berlaku apabila manusia mengubah hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang tidak pernah diizin oleh Allah. Itu maksud paling besar. Allah tanya, mu ada Tuhan lain ke? Am lahum syuraka, kamu ada Tuhan lain ke? Syara'u lahum minad din, di mana Tuhan-Tuhan yang lain itu telah mengajar kamu syariat daripada agama malam ya'zam bihillah, yang aku Allah
tak pernah izin langsung. Buka kitab tafsir, mafhum besar dia ialah yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Manusia mereka-reka hukum yang baru jadi syirik. Oh, jaga elok-elok. Dia tak kira siapa, tak kira apa jenis manusia. Allah menentukan halal dan haram di dalam Al-Quran, hukum dan perintahnya, maka tidak boleh dicabul, diubah, diganti dengan perkara-perkara yang Allah tidak pernah izin. Itu tafsiran semua mufassirin. Bukan dalam perkara yang kita boleh berbahas tentang benda yang dibahas oleh para ulama, yang tidak termasuk bid'ah yang menyesatkan. Contoh, tuan-tuan muslimat boleh tengok, ini contoh terdekat yang disiarkan dalam TikTok. Contoh terdekat ialah solat maghrib atau isya yang telah diimamkan oleh Syekh Mahir, Imam Masjidil Haram, yang datang melawat negara kita baru-baru ni, jadi khatib Jumaat, kemudian jadi imam solat Jumaat, kemudian ada satu slot, tak silap saya, solat maghrib. Cuba tengok dia baca Fatihah. Dia baca tak bismillah secara kuat? Ya. Itu orang faqih. Dia meraihkan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, di mana subuh, maghrib dan isya suratul Fatihah atau membaca surah yang penuh mulakan dengan bismillah secara jahat. Dia baca Fatihah, kita tengok Syekh Karim Al-Makki jadi tukbilan. Macam kita berada di Masjidil Haram. Syekh Karim punya tarikh, tuan-tuan tahulah, sedap suara dia. Dia qomat tu, kita sampai dah Masjidil Haram. Allah, lepas rindu. Allahu Rabbi. Maka Syekh Mahir membaca bismillah secara kuat sebelum membaca Fatihah. Sedangkan kita tahu dia bermazhab Hambali. Makkah, Madinah, mazhab Imam Hambali. Maka solat subuh, maghrib dan isya, bismillah mereka sir. Bukan tak baca, baca tapi perlahan. Tak ada hal, itu bukan termasuk bid'ah yang mahu memecahkan umat Islam. Tak ada pasal. Itu persoalan-persoalan yang dibahaskan oleh imam-imam mazhab. Kita pergi ke sana, tentulah kita tak dengar bismillah secara jahat kerana bermazhab Hambali. Dia datang ke sini, dia raikan kita. Cuba kalau dia tak baca bismillah tu jahar secara kuat, saya rasa orang Melayu melenting. Sebab Melayu begitulah, kadang-kadang cetek ilmunya dalam keadaan dia tidak faham perkara itu. Adalah perkara yang sudah lama diselesaikan oleh para ulama. Nak sebut faqihnya Syekh Mahir, tu pun ada kutu pitulis dalam internet, punya teruk, ilmu tak ada. Siapa yang solat hari tu, kata dia
Di belakang Syekh Mahir solat semua tak sah kata dia. Sebab Syekh Mahir ni Wahabi. Dia pergi konah ke situ pula. Ada benda yang kita boleh bahas. Kalau begitu mati kita, muslimin muslimat, pi haji berapa lama? Duk Makkah berapa lama? 40 hari. Tu imam geng tu sudah tak sah semayang. Itu jahanam kita. Maka jangan cepat kita melabelkan sedemikian dalam bentuk ada ruang-ruang yang boleh kita bahas dalam persoalan tersebut. Boleh hukum tak sah solat, ini mangkuk walhayun punya puak-puak. Pi tulis dalam internet macam tu, macam lah depa Tok Wali, na'udzubillah, nak sebut faqihnya Syekh Mahir membaca bismillah secara kuat, walaupun dia jadi imam depan Kaabah dia tak baca bismillah kuat. Ini faqih manusia. Makna nak sebut bukan sebegitu maksud rosak tu, tapi yang ini seolah-olah kamu ada Tuhan yang baru yang mensyariatkan kepada kamu bahagian-bahagian agama yang aku tak pernah izin. Ada ke Allah izin semayang niat aja sampai tak payah semayang? Itu sesat, jawab dia. Sampai 5 waktu tidak diambil peduli, sampai mengeluarkan teori-teori bodoh. Solat tak payah, pergerakan semua ni mengarut, kata mereka, kerana Nur Muhammad telah bersolat. Mereka kemah main Nur Muhammad dia, tapi bibir hitam, isa okok kuat. Jenis tu pula kemah hujah dalam keadaan mereka seolah-olah lebih hebat daripada orang-orang yang melakukan sembahyang. Itu sesatlah. Sedangkan Allah haja, itulah dia amal-amal soleh yang Allah tentukan, yang Nabi tunjukkan. Kalau solat tu dia, sallu kama sallaitu kama raaitumuni usolli. Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Nah, Nabi solat, kita solat, itu adalah perkara yang ditentukan oleh Allah. Nabi tak solat, Nabi solat, kita tak solat. Lepas tu bagi alasan, dengan alasan kononnya kita ni hebat, habis makrifah lah. Orang lain tak ada ilmu makrifah, kita seorang aja sampai tak semayang terus makrifah ke neraka. Jawab dia, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Lalu bertanyalah ahli syurga kepada ahli neraka saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu, dijawab oleh ahli neraka saqar, lam naku minal musallin, kami dulu tidak solat. Surah Al-Muddathir ayat 40 lebih. Tu dia dalil dihumban dalam neraka. Tapi mereka mendatangkan bid'ah yang sesat. Apa dia? Semayang mafi maujud. Semayang tidak ada, kata mereka. Mafi, tidak ada solat. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan ia perkara yang ditentukan syara. Sebab itulah kita mesti memahami, apabila Allah menyebut wa amilus solihat, beramal soleh, maka ulama-ulama telah membahaskan dua kalimah itu dipecahkan.
amilu, kemudian as-salihat. Cantik ulama bahas. Kata para mufassirin, apabila Allah menyebut amilu, beramal, maka beramal tu ada ciri dia. Pertama, mesti ada niat. Mesti ada niat. Kita solat ada niat dah, wajib, rukun solat niat. Rukun 13, berniat menunaikan solat. Cuma belajarlah apa itu niat. Al-qasdu fi syai'. Kadang-kadang kita ditipu oleh iblis. Duk usalli tak lepas lagi. Tok imam dah alam tarakai, dia duk usalli lagi. Lepas tu duk garu pungkok, angkat pula usalli lagi. Tu tak cerdik, tak mengaji. Bila kata puasa, kena ada niat. Bagi dia, kalau tak sebut sauma ghadin, pergi semayang puasa tak sah. Maka besok tu dia habaq kat kita, saya tak puasa ustaz, sebab malam tadi lupa nak habaq sauma ghadin. Mampu hampa sepak pungkok dia. Ini ma ghadin cakap dengan dia. Duk tak faham situlah lafaz niat dengan niat yang sebenar. Duk tak reti situlah. Maka bila kata amilu, yang Allah ajar, yang Nabi beritahu kita, pertama mesti ada niat. Haji kena ada niat. Mesti ada niat dalam keadaan kita beramal dengannya. Dan termasuk niat itu, niat untuk kita dapat apa? Redha Allah, kerana Allah, pahala. Boleh dalam kitab hikam, orang awam macam kita ni, dia panggil level al-ibad. Kita bukan al-arifin. Kita bukan al-arifin. Al-arifin ni SPM grade 1. 11 A1, 10 A1, 12, 17 A1, hebat-hebat belaka. Kita jenis SPM grade 3, Al-Ibad. Al-Ibad dalam kitab hikam apa dia? Dia buat amalan, dia nak pahala. Orang awam tak apa lagu tu. Kita semayang ni nak apa? Nak redha Allah, nak pahala, nak hapus dosa, nak masuk syurga. Orang yang al-arifin, dia kata apa? Aku semayang sebab Allah suruh. Syurga ke neraka ke, itu hak Allah. Tu dia. Dia sampai tahap tu. Dia nak masukkan aku dalam syurga, hak dia. Dia nak humban aku dalam neraka, pun hak dia. Sebab aku ni makhluk, dia khalik. Allahu Akbar. Kita nak sampai tahap tu susah tuan-tuan. Jenuh berhenti seokok baru sampai pun. Susah, bukan mudah. Maka kita tak apa, orang awam al-ibad, ngaji kitab hikam. Al-ibad level paling last. Buat sesuatu nak pahala, buat sesuatu nak hapus dosa. Waliullah tak mau, sebab kamu gantung pada alasan. Kamu hendaklah sedar, kamu makhluk. Apa saja Allah suruh buat, syurga neraka tu hak dia. Kita nak sampai tahap tu payah. Tapi boleh sampai tak? Boleh. Mujahadah, belajar. Maka amilu, pertama niat untuk beramal. Amal tu mesti ada niat. Kedua, berniat kita untuk redha, pahala, hapus dosa bagi orang awam dibenarkan. Satu. Yang kedua disebut as-salihat. Ini mahal. As-salihat, mufassirin sebut dengan satu istilah, dipanggil jami'u qillah. Ini cukup cantik perbahasan. Apa dia jami'u? Jamak. Qillah, qillah makna sikit. Dahlah jamak, jamak tu banyaklah, tapi di celah-celah jamak tu dia qillah. Jami'u qillah. Qillah makna sikit.
Tengok ya. Istilah dia mudah apa dia? Iaitu jaga sahaja yang wajib. Cukup. Yang wajib jaga elok-elok. Itulah maksud istilah jami'u qillah. Apabila ulama bahas as-salihat, beramal dengan amal yang soleh, as-salihat itu dibahaskan dengan jami'u qillah, iaitu istilah orang Melayu kita jaga yang wajib. InsyaAllah cukup. Hak sunat bonus. Nak sebut apa sikit dia contoh. Semayang banyak mana? Semayang wajib 5. Subuh sampai isyak 5. Hak wajib banyak dah? Dah. Semayang sunat melambat-lambat. Taubat, tahajud, hajat, istisqa, gerhana, apa lagi? Rawatib, duha, witir, punya banyak jenis hak sunat. Hak wajib 5. Tu maksud jami'u qillah. Dia sikit. Jaga hak 5 ni elok. Jaga hak 5 ni elok. Hak sunat bonus. Puasa banyak mana? 29 hari atau 30. Walaupun banyak hari dia, tapi jenis dia satu Ramadan. Hak tu puasa sunat berlambat-lambat. 9 Zulhijjah, 9 Muharram yang dipanggil hari Tasu'ah. Walaupun Nabi tidak sempat berpuasa 9 Muharram, Nabi puasa 10. Lalu Nabi sebut, kalau aku sempat hidup tahun depan, aku puasa 9 Muharram. Tahun depan tu Nabi wafat. Tapi bila Nabi sebut, dia jadi hukum. Tu dia panggil Tasu'ah. Ma makna Tasu'ah? Dari kalimah Tis'ah. Tis'ah makna 9. Hari ke-9 Muharram boleh puasa? Boleh. Kita pun puasa 9, 10 tak puasa. Tak elok Sebab apa? Bubuk Ashura sudah sampai. Kacau lagu tu. Bubuk Ashura hantibai. Ashura dari kalimah Ashar. Ashar makna 10. Dia tibai bubuk Ashura 6 lori setengah. Puasa tidak. Karut betul hampa. Hampa lah bukan aku. Tibai bubuk Ashura, puasa tak nak. Sedangkan 9 dan 10, mana lebih aula? 10. Tak puasa 9, puasa 10 okey. Puasa 9 tak puasa 10 tak berapa okey. Kalau sakit lain lah. Ni saja-saja sebab India punya kacau bubuk Ashura. Tibai itu sampai tak puasa. Tak mau. Puasa sunat punya banyak. 9 Zulhijjah, Isnin, Khamis, sebulan 3 hari, 13, 14, 15. Ketika bulan mengambang, sunat puasa straight. Kecuali 13 itu hari-hari tasyrik, haram berpuasa. Itu tak boleh. Maka banyaknya puasa-puasa sunat. Hak Ramadan satu. Itulah yang dipanggil jami'u qillah. Dalam kalimah as-salihat. Siapa bawa turun tu? Allah. Kepada Rasul. Rasul sampai pada kita. Maka jangan dibuat ditambah-tambah tak ketahuan. Rajin macam manalah kita, Zuhur tetap 4. Hebat macam manalah iman kita, subuh tetap 2. Tak boleh tambah. Itu adalah amilus salihat. Sebab itu tuan-tuan muslimat, jami'u qillah pada kalimah as-salihat mengajar kita jaga saja hak wajib, insya-Allah. Apatah lagi suatu hadis dalam matan arba'in, Rasulullah bersabda, ketika Jabir bertanya Nabi,
Ya Rasulullah, boleh cek hadis ni dalam matan Arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi. Rasulullah bersabda, Jabir bertanya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ini dia dalil paling kuat yang kita sebut jaga hak wajib elok-elok. Sunat bonus. Jabir bin Abdillah, ketua pasukan pemanah dalam peperangan Uhud. Jabir tanya Nabi, ya Rasulullah, ara'aita, apa pandangan Rasulullah, idza, apabila shallaitu al-maktubah. Shallaitu adalah fi'lun madhi bagi ana, aku. Shallaitu, aku telah salat. Shallaitu, kalau shallaita entahlah. Shallaitu ana, dia mesti tu. Zahabtu, aku telah pergi. Syarabtu, aku telah minum. Ni fi'lun madhi. Akaltu, aku telah makan. Maka setelah makan dan minum, rokok tu, aku telah hisap rokok. tu makna untuk ana. Fi'lun madhi lil ana, bagi ana. Maka kata Jabir, shallaitul maktubat, aku ni ya Rasulullah semayang 5 waktu. Al-maktubat, Melayu pun kata termaktub. Nah, tu cakap Arab tu, al-maktub, makna yang ditetapkan Allah. Maksud dia 5 waktu ya. Sunat apa aku tak buat, tarawih pun tak buat, aku jual tembikai ya tarawih. Bulan Ramadan duk jual tembikai, tarawih entah ke mana. Kita sangka baiklah depa semayang lah tu balik rumah. Kita nak sebut tak buat sunat, hak wajib ya. 1, 2, wasumtu Ramadan, aku telah sumtu, aku telah berpuasa di bulan Ramadan. Aku puasa sebulannya, Isnin Khamis sunat apa jangan tanya. 2, 3, wa ahlaltul halal, yang halal aku halalkan. Wa haramtul haram, yang haram aku haramkan. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah apa-apa pun. Walam azid, zid makna ziyadah, ziyadah makna tambahan. Aku tak tambah apa. Baik ibadah, takat tu yang aku buat 5 waktu aja, aku tak tambah apa dah. Puasa hak tu je aku buat. Halal haram aku tak usik. Hak tu Allah sebut, itulah aku ikut. Aku tak menambah apa-apa hukum yang lain. Adkhulul jannah, dia tanya Nabi, aku boleh pergi syurga tak? Qala sallallahu, na'am. Nabi kata, ya, kamu ke syurga. Itulah dalil jami'u qillah, kata ulama, iaitu jaga saja yang wajib, jaga betul-betul. Namun bagi kita, kita buatlah sunat tu sebagai bonus, tambahan, nafilatan lak. Kan Allah sebut nafilah sebagai solat tambahan. Mana kita mampu tahajud, mampu 3 suku, sila. Tahajud mampu pukul 5, sila. Tak ada hal. Bahkan nak tahajud awal, lepas isyak sat lagi, ni isyak masuk dah, lepas isyak habis semayang isyak, dalam pukul 9 dia pi belakang masjid tutup dah, dia pi belakang, dia tidur sat. Tidur yang memang dia tidur sungguh. Sedar-sedar 9.45,
dia pun bangkit solat tahajud. Boleh? Kira tahajud dah tu. Cuma paling cantik 3 pagi lah, 3 suku. Hak tu kita baru sampai tembok besar negeri Cina dengan mimpi. Tak patah balik lagi, tiket tak ada. Tengah mimpi bagus punya. So, terpulang dekat tuan-tuan. Nak buat pukul 10 malam, syarat tidur dulu. Pukul 11 malam boleh dah tahajud. Cuma cantiknya begitulah 1/3 malam. Namun tetap boleh dikira sebagai tahajud. Sebab Nabi kan ada sebut, lepas kamu tahajud, kamu nak tidur balik, tidur. Syarat bangkit subuh sat lagi. Begitu. So terpulang pada tuan-tuan. Nak buat witir sat lagi lepas Isyak, boleh? Nak buat witir tahajud sat lagi pun boleh. Dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq dinyatakan kisah Saidina Abu Bakrin, witir dia lepas Isyak. Abu Bakrin dia witir lepas solat Isyak 3 rakaat 2 salam. Adapun Umar witir dia tahajud. Tetap pulang kepada tuan-tuan nak buat bila dua-dua ada contoh. Maka nak bangkit pukul 5 buat pilah. Sunat adalah bonus. Mampu sila. Yang penting wajib kita pelihara dan jaga bersungguh-sungguh. Insya-Allah Nabi kata kamu ke syurga. Begitu. Baik. Maknanya jangan memandai-mandai apa yang Allah turunkan. Allah tanya, apa ada Tuhan lain ke? Aku dah tetapkan solat 5 waktu dah lah. Aku dah tetapkan haji nun di kawasan dia. Fa idza afattum min arafatin, Allah sebut Arafah. Yang kamu nak wukuf haji di Pulau Pinang Bayang lepas, siapa suruh? Zaman dulu lah. Lah tak ada dah. Dibayar lepas wukuf, mampu. Haru biru betul. Aku dah tentukan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama Allah pada beberapa hari yang tertentu. Maksudnya di Mina. Walaupun Allah tak sebut Mina, buka tafsir, itulah Mina, kamu kena bermalam di situ. Faman ta'ajjala fi yaumaini, barang siapa yang bersegera pada yaumaini, pada 2 hari, yakni nafa awal 12 Zulhijjah, dia melontar dan meninggalkan Mina. Kata Allah, fala ithma alaih, tak ada dosa bagi dia. Wa man ta'akhkhara, siapa yang melewatkan semalam lagi 13 Zulhijjah baru dia tinggalkan Mina, pun tak ada dosa apa. Makanya Allah menetapkan hukum itu. Tak boleh kamu bermalam di tempat yang lain, mesti di Mina. Sebab itulah ketetapan Allah. Lalu Allah tanya, am lahum syuraka, kamu ada Tuhan lain ke yang syara'u, syariat, syara'u, yang mensyariatkan kepadamu dalam perkara yang aku tidak pernah izin. Sebab itulah menjadi seorang pemimpin bukan benda yang senang. Halal haram atas keputusan dia. Silap dia memimpin, neraka menunggu dia. Adil dia memimpin, Rasulullah menyebut 7 golongan manusia yang bakal berlindung, berada di bawah naungan arasy Allah. Nombor 1 sekali, al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, bukan sekadar adil bertindak pada rakyatnya, tetapi dia menjaga hak-hak Allah, halal haram dan sebagainya. Ini bukan cerita senang muslimin muslimat. Sebab itu takut untuk menjadi pemimpin kerana tuntutan yang amat berat. Abu Zar Al-Ghifari
pernah minta nak jadi gubernur, Nabi tak bagi. Bayang Abu Zar dalam perang Tabuk. Abu Zar, dia unta dia jenis, tak tahulah jenis, kalau enjin memang teruk tinggal 2 piston. Unta dia tu, dia paling last sekali. Sampai sahabat kata, ya Rasulullah, ni perang Tabuk atas Jordan lagi, nak sempadan atas tu. Ya Rasulullah, tidak kelihatan Abu Zar. Nabi kata, jagi sampai lah tu. Apa dia buat? Unta dia tinggal 2 piston. Kalau kereta 2 lagi jam, tak tembak dah piston. Apa Abu Zar buat? Dia turun daripada unta dia berlari kejar Nabi. Tu dia dahsyatnya jihad Abu Zar dalam perang Tabuk. Walaupun Tabuk tidak berperang, Rom tak datang, tapi nak sebut itulah iman kehebatan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ditinggalkan untanya yang tinggal 2 piston, dia ambil barang-barangnya, dia pergi hantam berlari. Sampai orang nampak daripada jauh, debu naik. Nabi kata, tu Abu Zar tu. Nabi tahu dah. Tengok dia sampai termengah-mengah. Tu dia hebat dia. Kalau kita aku tak pi pun tak apa aku seorang je pun, ramai panglima balik kedai kopi seokok. Kan? Itulah kita. Lepas tu buka WhatsApp group, tengok apa hal sahabat aku. Itulah. Tapi dah Abu Zar berlari pilihan Nabi. Begitu hebat. Dia minta jawatan gubernur, Nabi kata sorry, Nabi tak bagi. Sebab menjadi pemimpin ini berat, wahai Abu Zar. Nanti engkau menyesal. Tu dia. Jangan duk gila berebut tak ketahuan soal bicara di hadapan Allah, termasuk menjaga hukum hakam halal haram yang kita tidak boleh ubah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sambung. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya untuk menjauhkan diri daripada perbuatan bid'ah. Sabda Rasulullah mafhum, jauhilah oleh kamu dari mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama, kerana setiap perbuatan bid'ah adalah menyesatkan. Itu yang saya sebut di awal perbahasan bid'ah, tidaklah termasuk dalam perkara-perkara yang telah disepakati oleh ulama-ulama mazhab. Tu yang saya bawa contoh tadi, Syekh Mahi membaca bismillah secara kuat, itu tidaklah termasuk bid'ah yang menyesatkan. Kalau itu sesat, memang Syekh Mahi takkan baca punya. Tetapi demikian dia meraihkan mazhab Asy-Syafi'i di bumi Malaysia ini. Yang dimaksudkan urusan-urusan agama yang baru itu, dalam persoalan yang saya dah sebut dulu mula-mula, nanti saya akan bawa kitabnya dan beberapa contoh bagaimana bid'ah benda baru tapi syarak membenarkan. Nanti sampai bab tu selesai kita bahas bid'ah ni, sebelum masuk tajuk baru syubhah, saya akan bawa nanti contoh-contoh itu untuk kita faham bahawa persoalan ini selesai dah, habis dah ulama bahas. Jangan dihukum sesat dan sebagainya. Maksud Nabi ialah yang baharu, hukum hakam. Semayang tu ada 4 kerat sampai tak ada. Puasa ada, puasa 3 hari ada. Depa puasa awal sehari, tengah sehari, hujung sehari. Ada 3 hari ya. Lepas tu depa paling dahsyat sambut raya bakar lemak.
3 hari lah dia berpuasa. Ada solat Jumaat gile-gile dalam satu qaryah. Hang pi dulu, dia bincang dengan jirannya, minggu depan aku pi pula, punya bagus. Sedangkan ia fardu ain bagi yang bermastautin, bagi anak qaryah. Tuan-tuan muslimat, itu maksud dia, benda-benda baru yang tak pernah diajar dalam persoalan-persoalan ibadah, dan ia adalah menyesatkan. Dan sabdanya lagi yang bermaksud, sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan daripadanya, maka perbuatan itu tertolak. Maknanya tidak diterima Allah. Sekali lagi, bukan dalam persoalan khilafiyah yang telah disepakati oleh 4 ulama mazhab yang berlapang dada dalam persoalan-persoalan itu. Tetapi tentulah dalam persoalan besar yang membabitkan akidah, hukum, hakam, halal dan haram. Kedua jenis bid'ah tersebut, yakni yang di atas tadi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, sentiasa berjalan seiring dan berdampingan, serta tidak mahu untuk dipisahkan laksana pengantin baru yang ingin selalu bersama-sama. Begitulah, dia payah untuk dipisahkan. Dia rasa dia betul, sampai dia rasa dia betul tu dengan beraninya masuk dalam TikTok, mempersembahkan ajaran sesat mereka. Mereka rasa benarnya mereka, ajaran yang tidak solat, ajaran yang tidak menunaikan haji, sampai sebut Kaabah itu bukan dibina oleh Nabi Ibrahim, tapi dibina oleh Abdullah bin Zubair. Macam-macam merepek tak ketahuan bahawa syariat yang adalah masih belum lengkap. Nanti turun Imam Mahdi baru lengkap. Macam-macam. Allahu Akbar. Sedangkan watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Suratul An'am. Allah menyebut ayat 160 lebih. Allah menyebut telah tamatlah kalimat Tuhanmu dengan 2 keadaan. Pertama, sidqan, dengan penuh kebenaran. Kedua, adalah, adil untuk manusia. Tak ada apa dah yang nak pi campak buang, pi ubah, pi kata tak lengkap lah, tunggu Imam Mahdi nak melengkapkan. Tak, tu semua tak betul. Imam Mahdi terkait dengan kedatangan hari kiamat, itu saja. Imam Mahdi akan berjuang bersama Nabi Isa menghadapi Dajjal dalam bentuk, bukan Imam Mahdi turun datang untuk melengkapkan syariat, kerana syariat telah pun lengkap ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka payah untuk dipisahkan. Laksana pengantin baru yang ingin selalu bersama-sama. Biasalah kan, inai masih di jari, kahwin baru seminggu, jalan tu kemah pegang tangan tu. Wahai pi mana? Wahai pi mana? Pi pasar malam je pun nak beli apa? Nak beli cak kuih tiaw dia punya pegang tangan tu baru seminggu. Tunggu dah kahwin 40 tahun, nampak tengok. Laki duk pasar malam, bini nun belakang, punya jauh laki sampai tu. Lepas tu dia jerit, lekaslah nak mampui betul hang. Tu jawab dia. Bila? Dah 40 tahun nikah. Awaklah lambat dengan lembat betul lah hang. Sampai naik motor, bini tinggal. Dia seorang balik. Lah, bini balik naik Grab. Bini balik naik Grab.
Abang awak tinggal saya. Aku ingat hang naik dah, hang lambat. Pasal apa? Maki tu. Perangai huduh betul. 40 tahun. Tuan-tuan tengok Mak Saleh, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Mak Saleh 70, 80. Kalau berjalan duk pegang tangan. Saya kuliah di Langkawi tu, duduk tepi pantai kadang-kadang sebelum maghrib. Kadang feri awal pukul 12, pukul 1 sampai pukul 2, pukul 2:30. Masuk hotel, pilah pantai, kena mi goreng apa semua. Duk tengok Mak Saleh berjalan, pegang tangan, tengok muka krepot dia tu, confirm 80. Tapi kita Melayu tak boleh buat. Pasal apa tak tahu. Dia boleh buat tu waktu mula menikah. Dia dah krepot tu lantak hang lah. Nak makan pun bergaduh. Tok laki baru buat gigi palsu, bini gigi palsu tinggal. Tok laki order keropok leko. Mampu bergaduh ke keropok leko, ke gigi palsu tinggal. Satu pasal na'udzubillah, tak ada kemesraan dah, hilang. Allah, bilik pun bau minyak cak kapak. Bau minyak cak kapak, bau minyak urut. Bilik bila tu dah 40 tahun menikah. Waktu mula menikah, minyak segala jenis bau. Tuan-tuan, kemesraan Rasulullah dengan isteri-isteri yang menjadi contoh. Dosa banyaklah. Kita pun memang tak mampu nak buat, malu nak habaq. Tapi itulah Nabi. Nabi sering tidur di atas paha Aisyah. Itulah Rasulullah punya manja. Kita nak habaq benda ni malu. Sebab kita tak mampu buat. Kita try je. Bini kata buang tabiat dah orang tua. Cucu 13 dah gatai dia pergi empuk kita tepi dinding tu. Kita barulah mak hang, oi, aku nak hidupkan sunnah bunyi pun baru nak baring dia angkat paha mampu kepala atas simin. Hak itulah kita. Sebab itu malu nak sebut. Sebab kita tak mampu buat. Malu. Nabi punya mesra tidur atas paha Aisyah. Aisyah main rambut Nabi, Aisyah main janggut Nabi. Nabi lena. Itu yang sekali Nabi rasa basah pipi Nabi. Dalam Tambihul Ghafilin, Nabi buka mata, tengok Aisyah tengah menangis. Nabi kata, awak menangis? Aisyah kata, ya Rasulullah, saya macam ni lah, sayang ke Rasulullah, kita duduk sekali macam ni. Kata Aisyah, ada tak masanya seorang kekasih melupakan kekasihnya? Nabi kata ada. Ketika nak diambil kitab, tangan kanan atau tangan kiri, waktu itu kekasih melupakan kekasihnya, dia tak ingat dah. Ketika meniti sirat, kata Nabi, tak ingat dah. Nabi sebut pada Aisyah, itulah masanya nangis Aisyah. Maknanya begitu mesra. Kita cuba nak buat. Tok Sah kata nak buh kepala atas pohon, minum satu gelas pun feel kita. Dia bebel kita. Gelas duri kahwin banyak Nuk gelas ni juga. Tengok tu bau rokok. Laki sok rokok. Nak ikut sunnah lah. Nabi mana mulut isteri dia, situ Nabi letak gelas satu lah. Kita tak boleh buat. Payah jenis bini TikTok ni payah. Dia terlebih cerdik. Tambah pula AI lah ni, Artificial Intelligence. Lagi kemas kan? AI lagi sakan. Macam-macam teknologi boleh buat. Baru ni keluar AI, Ustaz Syamsuri Ahmad ceramah cakap Hindu. AI tu suara dia, tapi cakap Hindu. Suara dia tu AI. Orang boleh buat lah. Sampai tahap last sekali video tu, Ustaz Syamsuri jadi Ultraman. Mereka mengarut betul. Boleh buat. Tuan-tuan nak apa?
Tuan buka AI, gajah. Habaq kat dia. Gajah naik motor. Saya gajah naik motor. Lepas tu habaq kat dia. Gajah tu isap akak. Ni dia gajah isap akak. Atas motor. Ni AI. Artificial Intelligence. Cakap canggih lah teknologi. Bini jenis AI mampu kita. Dia tak mau kotok lah, itulah, inilah. Sedangkan ia perkara yang Nabi ajar. Kita cuba nak buat. Try lah tengok malam ni hujan-hujan ni kan. Try tengok. Hambaring tengok atas pohon tu. Kau tak anti nak buah kati tu lah. Gatai punya orang tua dia kata hambon tebiat. Kita tak mampu ya Allah ya Tuhan. Muslimin muslimat, itu cerita pengantin baru duk melalut tahun tu pula. Nak sebut kata Imam Ibn Al-Qayyim, mereka seperti pengantin baru yang ingin selalu bersama-sama. Maksudnya tak boleh nak berpisah kalau dah terlibat dalam bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan yang lebih disukai iblis daripada maksiat. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan, panjang tu. Kita sambung bulan depan dengan baris yang keempat. Bid'ah adalah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Nanti kita lihat sebab-sebab dia. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.